Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya buat satu live pendek ya, berdasarkan soalan-soalan yang telah diajukan kepada saya, atau lebih tepat lagi permintaan ya yang telah diajukan kepada saya susulan satu live yang telah saya buat semalam bersama tetamu jemputan ya, Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi bagi mereka yang belum menonton live saya bersama Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, jadi anda boleh pergi ke YouTube Regi Jesse Rita Udin. Sekejap ya. Jadi anda boleh pergi ke YouTube Regi Jesse Rita Udin, di mana saya telah mengadakan satu sesi bersama Tuan Hanif malam semalam. Tajuknya, wajarkah jemput pesalah mahkamah ke majlis iftar bersama Agong. Jadi ini anda boleh rujuklah malam semalam, di mana setelah saya membuat live sebelah petang semalam, saya telah membuat satu live bersama Peguam bagi mendapatkan ya pandangan daripada Peguam pula, iaitu Muhammad Hanif. Jadi anda boleh pergi ke sana dan anda boleh rujuk ya. Jadi susulan semua ni ada permintaan bagi saya membuat satu live pendek ni bagi membuat penjelasan tertentu yang akan saya buatlah sekarang. Jadi saya nak mulakan dengan memberitahu bahawa di dalam media sosial, tahap kemarahan yang memuncak-muncak ni berhubung isu jemputan dan kehadiran ya, bagi saya jemputan dan kehadiran seorang pesalah mahkamah ya, pesalah jenayah mahkamah di ke Istana Negara bagi menghadiri satu majlis rasmi, iaitu majlis iftar bersama Yang di-Pertuan Agong, dan juga dengan kehadiran seorang lagi tetamu kehormat pada dalam majlis yang sama, iaitu Ketua Hakim Negara, adalah sangat memalukan dan telah menimbulkan kemarahan ni yang bagi saya membuktikan atau menunjukkan dengan jelas rakyat dah fed up. Saya tak ada istilah yang lebih tepat ya dalam bahasa Melayu melainkan meminjam daripada istilah bahasa Inggeris, iaitu fed up. Rakyat dah fed up. Ini memang jelas menunjukkan ya, sebab kemarahan ini meluas. Cuma ada pelbagai persepsi berbeza-beza yang telah ditimbulkan, tetapi rata-ratanya kemarahan ini memang meluas dan menunjukkan rakyat dah fed up dengan apa yang telah berlaku. Dan saya nak nyatakan di sini bahawa ini sebenarnya juga menunjukkan bahawa segenap lapisan masyarakat ataupun kemarahan ini dan perkara-perkara yang dibincangkan dalam media sosial menunjukkan segenap lapisan masyarakat atau majoriti rakyat ini, dia sebenarnya sudah tidak tahan melihatkan pesalah jenayah muncul di dalam istana ni, dalam jemputan majlis rasmi ni, kerana mereka dah lama fed up apabila melihat Najib walaupun sudah disabit bersalah, walaupun sudah sabitan itu sudah dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim dan sebagainya, tapi masih bebas berjalan, masih bebas berkempen, masih boleh pergi keluar masuk parlimen, buat kenyataan demi kenyataan. Mereka dah fed up, tetapi benda ni memuncak apabila mereka melihat Najib di dalam istana. So ianya memuncak ya. Dan sekejap ya. Okey, memuncak bila mereka melihat dan rakyat tak tahan lagi. Ini menunjukkan rakyat tak tahan, dan juga ianya bukti bahawa ada penolakan terhadap Najib. Ya, ini kalau ini bukannya bukti, saya tak tahu apa lagi lah.
Jadi saya sarankan anda pergi rujuk kepada live saya bersama Muhammad Hanif Katri atau Tuan Hanif, kerana kita juga hendak meneliti babak perkara-perkara yang lebih terperinci berhubung dengan apa yang telah berlaku, agar tidak berlaku andaian-andaian. Sebab sekarang apabila orang beremosi, banyak juga andaian. Kita tak nak andaian. Jadi saya setuju, pendapat saya memang memalukan, ya, jemputan dan kehadiran pesalah jenayah mahkamah ke Istana Negara dalam majlis rasmi iftar bersama Yang di-Pertuan Agong amat memalukan. Itu saya setuju. Tetapi selebihnya kita jangan pula membuat andaian. Okey, atas sebab itulah saya memanggil Tuan Hanif. Okey, sebentar lagi anda boleh bertanya soalan, saya beri isyarat, ya. Tetapi benda ni tidak baik, dan saya rasa sudah sampai pihak yang berkaitan dari Istana Negara, ya. Pihak yang berkaitan bolehlah tampil memberi penjelasan demi kebaikan semua apa sebenarnya telah berlaku, ya. Sebab banyak perkara yang mungkin, penjelasan yang mungkin. Kita jangan membuat andaian, oh sebab Najib bersalah, kemudian dia muncul istana, jadi kita buat kesimpulan, oh sebenarnya Agong dia, saya lihat banyak kesimpulan, contohnya Agong sebenarnya nak tunjukkan kepada rakyat dia terima Najib dan sebagainya. Bukan. Bukan. Jangan buat andaian. Okey. So ada banyak angle. Rujuk live semalam, ya, rujuk live semalam, kerana biasanya jemputan-jemputan rasmi ini adalah satu protokol, ada unit protokol dan sebagainya yang in charge dalam hal-hal jemputan rasmi ini, dan benda ni lazimnya adalah ada protokol yang sudah ditetapkan dan mereka ikut dalam babak jemputan ini. Jadi belum pernah terjadi sebelum ini ada bekas Perdana Menteri yang kebetulannya juga sudah disabit bersalah di mahkamah bagi kes jenayah. Jadi ada nampak elemen terlepas pandang juga, ada banyak kemungkinan dan banyak andaian sedang dibuat. Oh ini Agong tahu, Agong Agong bolehkan dan sebagainya. Ini banyak sangat andaian, ya. Dalam keadaan emosi kadang-kadang orang tak boleh terima pendapat lain. Jadi rujuk kepada live tersebut, dan kita perlu penjelasan dari pihak istana. Itu adalah satu kesimpulan yang telah dibuat dalam live semalam, khususnya unit berkaitan. Kalau contohnya jemputan dibuat oleh unit protokol, maka unit protokol kena beri penjelasan, ataupun sesiapa dari istana beri penjelasan apa yang sebenarnya berlaku, kerana perkara ini tidak boleh diterima. Memalukan negara, ya, memalukan negara. So itu pendapat saya, dan saya memang akan kekal dengan pendapat ini. Cuma itulah, kita perlu penjelasan supaya meredakan kemarahan orang. Jadi penjelasan yang jujur, ya. Jadi ada juga baiknya benda ni berlaku sekarang, kita boleh lihat tahap kemarahan rakyat. Kita boleh lihat dengan jelas rakyat fed up macam mana, ya. Kita boleh lihat dengan jelas, ya, apa pandangan rakyat, persepsi rakyat terhadap Najib, ya, kehadiran Najib, jemputan terhadap Najib. Kita boleh lihat dengan jelas, ya. So saya tak nak berhujah panjang lebar lagi. Saya rujuk anda kepada live semalam. Saya nak melayan soalan, ya, jika ada. Jadi atau komen, ya. Jadi saya lebih kepada soalan atau komen. Jadi saya dah beritahu dengan jelas, ya. Jangan buat andaian. Jangan buat andaian. Ada banyak andaian yang saya lihat, dan berbeza-beza, pendapat berbeza. Ada juga yang kata memang betul, ini benda ni adalah protokol yang telah diikuti sekian lama, jadi memang tidak terjadi. Ini pertama kali, ya, bekas Perdana Menteri kebetulannya ada sabitan bersalah dalam kes jenayah. Jadi unit protokol mungkin terlepas pandang benda ni, ya. Jadi
mungkin semua tidak tahu ya keadaan ini akan berlaku. Dan apabila ketua hakim sudah menerima jemputan, dia takkan dia nak tolak ya. Itu satu sudut, tapi ada banyak sudut. Ada terlalu banyak sudut, jadi jangan buat andaian. Kita kena pecahkan isu ni kepada isu jemputan ke istana ya. Betul atau salah, siapa yang buat jemputan, unit mana yang buat jemputan, atas dasar apa jemputan itu dibuat kepada Najib. Adakah unit itu tahu bahawa ianya tidak betul kalau sekian-sekian berlaku dan sebagainya. Okey, itu satu. Kedua, kita tolak istana tepi. Ada isu pula kehadiran Najib dengan ketua hakim dalam satu majlis yang sama. Kemudian yang ketiga, apa pun pertimbangan, benda dah jadi. Jadi sekarang benda ni dah jadi, apa langkah seterusnya? Semua ada beberapa fasa dalam benda ni, dan dalam setiap fasa jangan buat andaian. Jadi ada soalan tak? Jamil Jaafar, mohon istana beri penjelasan. Betul, itu yang sepatutnya ditekan oleh semua pihak, bukannya buat andaian di media sosial. Bukannya perlekeh sesiapa. Jangan akhirnya makan diri. Sebab saya tahu ada angle tertentu di mana tafsiran-tafsiran yang menyalahkan yang di-Pertuan Agong dalam isu ni adalah salah. Jadi rujuk kepada live semalam. Tafsiran ini adalah salah. Malah kalau anda perhati secara teliti ya, saya bukannya saya tak suka Najib, saya tak suka kehadiran Najib. Tetapi ini sebenarnya bukan masalah Najib. Ini masalah sebenarnya pihak yang membuat jemputan. Ya, bagaimana jemputan itu dibuat? Jadi pihak itu kena beritahu secara teliti. Adakah seterusnya diberitahu kepada yang di-Pertuan Agong bahawa benda ni akan terjadi? Ya, semua ni kena dijelaskan. Okey, jadi jangan buat tafsiran. Kita hendak tekan untuk penjelasan dari pihak istana, khususnya pihak yang berkaitan, unit yang berkaitan, jabatan yang berkaitan. Itu yang kita perlu. Itu yang seharusnya menjadi penekanan, itu yang seharusnya menjadi tumpuan ya. Jadi betul lah Jamil Jaafar memalukan negara, bosku dah jadi itu betul ya. Abdul Wahab, bukan andaian tapi itulah pandangan ramai. Ya, saya tahu. Terima kasih Abdul Wahab, saya tahu itu pandangan ramai dan pandangan itu adalah satu andaian. Itu maksud saya. Jadi betul, memalukan, betul, tidak patut terjadi, betul. Tetapi sekarang kita perlu penjelasan supaya kita perlu bertindak matang. Kita hendak penjelasan, tuntut penjelasan. Jadi betul apa yang Tuan Nif kata, apa pun kita perlu penjelasan daripada pihak berkaitan. Kalau tidak, kita hanya membuat andaian sebab kita sebenarnya tidak tahu. Kita tidak tahu apa ya berlaku. Sebab ada satu kemungkinan yang jelas yang tidak boleh dinafikan ya. Benda ni ada pihak sebenarnya yang berkait dengan jemputan-jemputan rasmi yang telah terlepas pandang disebabkan mereka mengikut protokol yang tidak mengambil kira ya bahawa bekas Perdana Menteri adalah pesalah jenayah. Jadi perlu bila kita pertimbangkan kemungkinan, kita jangan pertimbangkan ikut emosi. Kita terima satu, kita tak nak terima yang lain, buang sebab ianya tidak bersesuaian dengan pemikiran kita, tak boleh. Itu dah masuk andaian. Jadi untuk elak semua ni, sekarang kita tahu benda ni memalukan, kita tahu benda ni tak patut. Macam mana siapa boleh terima pesalah mahkamah jenayah dijemput dan hadir dalam majlis rasmi bersama Agong? Macam mana siapa boleh terima? Saya tak boleh terima. Tetapi langkah seterusnya kita nak penjelasan dari pihak berkaitan, dari istana. Jangan kita pula lupa keadab kita. Jangan kita pula jadi yang tidak betul ya. Itu masalahnya dengan pertimbangan emosi yang sekarang ni berlaku di media sosial ya. Okey, Juwita Latif,
Kenapa anti betul dengan Datuk Najib? Oh, Juwita minta maaf ya. Ini bukan soal kita anti dengan Datuk Najib, bukan ya. Bukan. Anda sudah salah tafsir ya. Najib sudah didapati bersalah menerusi proses mahkamah di Malaysia. Ya. Dan telah merayu dan didapati bersalah, sabitan dia dikekalkan. Ini bukan soal anti Najib ya. Jadi Juwita kena betulkan persepsi ya. Jamil Jaafar, mohon penjelaskan, bosku dah jadi orang kaya merempat kes mahkamah kad menyakau tersebar ke seluruh dunia dan jatuh hukum plundering idiot. Betul lah tu. Jadi memang tak sesuai lah dia hadir tu, memang tak sesuai, tak patut ya, tak patut. Ada div kehormat, ada tetamu dari luar negara. Apakah mesej yang sedang disampaikan? Lebih-lebih lagi unit atau jabatan dalam istana yang membuat jemputan tu kena faham bahawa dalam majlis yang sama Ketua Hakim Negara telah dijemput. Jadi ini ada satu kesilapan daripada pihak yang membuat jemputan ya. Ahmad Long, ini bukan andaian, yang terlibat semua diam, maknanya pihak istana bertanggungjawab atas arahan istana. Jangan andai dulu. Kita minta semalam secara rasmi, kami dah minta ya, dalam live tu kami dah minta penjelasan ya. Kita jangan pula andai mereka diam, ini konspirasi tu, jangan. Kita minta penjelasan. Itu masalahnya. Itu poin saya. Ya, kita minta penjelasan. Ya. Tapi terima kasih Ahmad Long. Kamal Zairuddin Shah Omardin, salam perjuangan, terima kasih. Saidah Hamid, ni awak ni dah merapu. Joshua Gill, suara rakyat mahkamah kemudian membenarkan Najib untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman itu sementara menunggu rayuan dengan ikat jamin sebanyak 2 juta beserta 2 penjamin. Okey. Okey. Itu perkembangan kot. Kamal Zairuddin, kes kesipuan tu beberapa tahun lepas pihak istana masih tak beri pencerahan. Benda tu sebenarnya, kes kesipuan ni ada juga disentuh oleh Tuan Hanif. Jadi saya sarankan anda semua rujuk kepada live semalam. Anda rujuk kepada live semalam. Jailani Acak, apa dah jadi dengan negara kita? Ini masalahnya. Okey, saya minta anda semua jangan buat andaian, tetapi memang betul benda ni menimbulkan persepsi negatif ya. So memang benda ni menjurus ke arah situ. Itu masalahnya ya. Jadi tapi apa pun kita minta penjelasan. There may be a simple explanation, there may be an error, there may be isu lepas pandang. Jadi ada pelbagai teori, macam-macam saya baca. Oh, Raja ni orang Pahang, Najib orang Pahang, macam mereka build teori konspirasi. Tapi itu satu, penjelasan lain mereka tak kaji dan mereka tak menilai dan mereka tak bertanya soalan yang betul. Mereka tak bertanya benda yang betul. Mereka tak menuntut benda yang betul. Mereka hanya menumpu kepada satu je, iaitu teori-teori yang mereka rasakan betul. Jadi sebenarnya kita kena lihat secara keseluruhan ya. Dan apa pun yang penting kita minta penjelasan ya. It may be as simple dan kemungkinan besar ini adalah kes terlepas pandang, sebab dia memang ada protokol dia. Ini kesilapan protokol. Saya tidak nafi mungkin ada benda yang tidak sepatutnya berlaku dan sebagainya. Tapi apa pun kita tunggu penjelasan, kita minta penjelasan ya, dan istana harus menjelaskan. Dan kita pula jangan tekan sebegitu rupa sehingga kita perlu penjelasan pada pukul masa ni dan kita berurusan dengan istana. Tak ada orang yang minta.
Malam semalam baru pertama kali dibuat permintaan secara rasmi dan secara baik. Minta penjelasan. Ya. Okey, Abdul Kidal Kadir, selagi bagi nyawa sama UMNO, Malaysia akan mundur. Itulah masalahnya. Okey, kita lihat secara meluas rakyat marah dengan kehadiran Najib, dengan jemputan terhadap Najib. Ini menunjukkan majoriti rakyat atau ini memberi bayangan majoriti rakyat menolak Najib dan tidak boleh terima kehadiran Najib. Tapi kalau kau lihat keputusan di Johor, memang 2/3 BN menang. Jadi itu yang saya maksudkan. Sebenarnya keputusan tu tidak mencerminkan sentimen sebenar rakyat. Dari sudut peratus pengundi berdaftar yang memilih Barisan Nasional di Johor, sebenarnya kita lihat prestasi Barisan Nasional menjunam, tapi dia masih boleh menang 2/3 walaupun lebih 75% pengundi berdaftar ataupun rakyat Johor tidak memilih barisan. Jadi proses pilihan raya dah gagal dan kita tidak bersedia untuk pilihan raya. Dan ini menunjukkan persepsi menerusi pilihan raya tidak betul. Sebenarnya kalau kau lihat di media sosial, cara kemarahan orang berhubung kehadiran Najib menunjukkan sebenarnya ramai tak boleh terima. Jadi kalau kau lihat keputusan pilihan raya dengan kau lihat sentimen rakyat yang marah ni berbeza. Berbeza. Memang rakyat cukup marah. Ya. Melihatkan gambar Najib duduk bersama dalam majlis iftar bersama Yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba timbul persoalan siapa yang jemput. Ada ketua hakim sana. Ya. Tetapi kita lakukan dengan cara berhemah, kita lakukan dengan cara beradab. Kita minta penjelasan. Ya. Bukannya buat teori. Razi Ayah, adakah pihak penganjur istana tak faham undang-undang ataupun disengajakan? Banyak soalan yang boleh ditanya. Boleh macam saya pun saya ajukan tadi, bahawasanya benda ni tak pernah berlaku dan memang ada protokol yang telah diguna pakai sentiasa bertahun-tahun, yang mungkin telah diguna pakai sekali lagi dan terlepas pandang bahawa kali ini kali pertama. Ya, ada seorang bekas Perdana Menteri yang kebetulannya pesalah jenayah. Jadi benda tu pun harus dipertimbangkan. Ya, so itu maksud saya, kita jangan menumpu kepada mana-mana andaian, kita sekarang menumpu kepada meminta penjelasan. Itu sebenarnya niat saya membuat live ini. Kita menumpu meminta penjelasan, bukannya pula buat andaian. Okey, alright. Muhammad Bakhyar, Najib orang besar Pahang. Okey, saya dah dengar ada penyokong Najib ni yang berkata Najib orang besar Pahang, dia dijemput atas kapasiti ni, kapasiti tu. Tidak kira apa kapasiti dia dijemput, tetapi dia pesalah jenayah mahkamah dan tidak sepatutnya dijemput. Lebih-lebih lagi memandangkan di dalam majlis yang sama, bukan hanya majlis ini melibatkan ketua negara, tetapi majlis yang sama dijemput juga ketua hakim negara dalam pada Najib sedang merayu dan juga menghadapi tuduhan dalam kes-kes lain. Jadi tidak kira dalam kapasiti apa yang anda kata orang besar Pahang ke ataupun bekas Perdana Menteri, tidak kira, kehadiran dia amat memalukan. Ya, ini amat memalukan negara, khususnya kerana ada tetamu-tetamu kehormat dari negara lain yang ada di sana. Ya, so bagi saya tak timbul soal dia dijemput dalam kapasiti apa. Ya, dan kes dia mendapat perhatian seluruh dunia. Ya, memandangkan dia bekas Perdana Menteri. Ya, jadi pelbagai persepsi sedang ditimbulkan kepada negara-negara luar kerana ada jemputan-jemputan dari luar oleh bagi pihak ketua negara yang hadir di situ.
dan tiba-tiba muncul pesalah jenayah ni dalam majlis tersebut. Jadi apakah mesej yang sedang dihantar oleh Malaysia ke negara luar? Ini lagi satu persoalan yang timbul. Dan saya boleh jawab, mesejnya sungguh tidak baik. Ya. Jadi sekarang soal jemputan perlu penjelasan. Ya. Okey. Itu sahaja mesej saya, dan anda perlu rujuk ya kepada live semalam. Live semalam amat penting. Mansur Razak, betul ke selagi tak masuk penjara tak dikira pesalah? Okey, ini beginilah. Selepas Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman terhadap Najib tu dikira pesalah walaupun dia sedang merayu. Okey. Tetapi selepas Mahkamah Rayuan membuat keputusan, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan. Maknanya dia kekalkan sabitan Mahkamah Tinggi bahawa Najib bersalah dan kekalkan hukuman. Tetapi apa yang Mahkamah Rayuan telah lakukan ialah sehingga keputusan Mahkamah Persekutuan, dia telah tangguhkan sabitan itu dan juga hukuman. Maka status Najib, dia walaupun Mahkamah Rayuan dah setuju Najib bersalah, tetapi selagi Mahkamah Persekutuan tak buat keputusan, maka secara teknikalnya status Najib bukan bersalah. Ini betul. Okey. Tetapi itu tidak mengubah apa-apa. Sebab satu dunia tahu Najib sedang merayu satu keputusan yang mengesahkan keputusan Mahkamah Tinggi yang telah mendapati Najib bersalah dan menghukum Najib 72 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit. Jadi timbul persoalan apabila dalam situasi Najib sedang merayu dan dia hadir dalam satu majlis dijemput oleh unit atau jabatan tertentu dari istana yang juga menjemput Ketua Hakim Negara. Apakah mesej yang sedang disampaikan kepada rakyat Malaysia? Apakah mesej yang sedang disampaikan kepada negara luar? Itulah yang perlu, pada pandangan saya, terkandung dalam penjelasan yang kita perlu daripada pihak istana. Ya. Kamarul Zaman, Kamal Zairuddin. Okey, sebelum saya baca Kamal Zairuddin, saya baca dua tiga komen lagi. Eddie, takkan tak tahu pesalah berjumpa dengan hakim, pasti rakyat akan pandang lain. Secara logik ini memang common sense. Saya pun tertanya-tanya, takkan logik dah gagal di sini. Tapi saya nak tunggulah penjelasan. Juzali, mesejnya cash is king. Si Jambul, apakah pihak istana ingin bersihkan nama Najib? Ini satu andaian yang cukup bahaya. Tidak ada apa-apa alasan sesiapa menumpu kepada perkara itu. Tetapi saya boleh setuju bahawa andaian-andaian ini akan kekal muncul jika pihak berkaitan dalam istana tidak beri penjelasan. Jadi saya dari satu sudut tidak salahkan rakyat kerana rakyat tengah marah. Jadi itulah sebabnya saya merayu kepada pihak istana sebenarnya cepat beri penjelasan. Kalau tidak, muncul andaian-andaian sebegini atau persepsi-persepsi sebegini yang akan mengeruhkan lagi keadaan. Kamal Zairuddin, betul saudara RJR, kita lihat perspektif lain. Apa agaknya tiba Jolo atau tim Lesnar dijemput majlis dan duduk di meja utama? Salah lah, pelik lah. Tapi I don't think that one kita perlu melihat ke arah itu dan mengaitkannya dengan isu ni, sebab tidak ada pun dalam protokol lazim sebelum ini atau mana-mana mereka memanggil itu. I think that one tak kena dengan perbincangan ini. Ya. Tapi terima kasih Mansur Razak, terima kasih sama-sama. Bulan puasa dosa je mengata
Datuk Seri Najib, hilang puasa kita. Baiklah, kalau kau rasa begitu, kalau kau rasa ini dikira mengata Najib, jadi saya tinggalkan anda dengan persepsi itu. Ya, saya tak ingin jawab. Terima kasih. Okey, bagi mereka yang ni, terima kasih. Okey, persepsi saya tak nak baca lagi ya. I mean andaian. Tapi itulah saya nak okay. Entah memang sudah diaturkan. Okey, ini semua ni lah. Okey, itu saja. Jadi saya akan letak link kepada artikel berkaitan dan juga link kepada live semalam. Jadi pastikan anda rujuk ya live semalam. Dan jangan lupa sertai saluran Telegram saya sehingga kita berjumpa di dalam masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.